Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rakan pelayar di luar sana. Jadi bertemu kita kembali dalam wacana Museum Diraja selepas agak lama juga kita berehat buat seketika. Jadi pada hari ini seperti yang dijanjikan pada bulan Disember yang lepas, iaitu pada wacana yang terakhir perbincangan kita pada Disember yang lepas, kita akan menyambung perbincangan untuk tajuk kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan ke atas Kuasa Raja bahagian kedua pada hari ini. Dan sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, sebelum kupasan dibuat oleh kita punya panel jemputan tetap, terlebih dahulu kami warga Museum Diraja mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada penyandang kursi institusi Raja-Raja Melayu, Profesor Datuk Dr. Syamrul Hayyu Abdul Aziz. Tahniah terima kasih Datuk atas penganugerahan. Jadi pada hari ini kita akan bersiaran di tempat, masih lagi di Museum Diraja tetapi di lokasi yang berlainan. Untuk makluman para pelayar, rakan-rakan pelayar di luar sana, pada hari ini kita bersiaran dari bilik singgasana kecil, yang mana ruang pameran ini berada di dalam galeri utama Museum Diraja. Dan bilik singgasana kecil ini seperti yang para pelayar di luar sana boleh lihat, ada satu singgasana sahaja. Bilik ini digunakan untuk acara-acara rasmi seperti penganugerahan watikah kepada duta-duta, pelantikan ketua hakim negara, pelantikan Parlimen Angkatan Tentera, dan majlis ini lazimnya tidak melibatkan begitu ramai hadirin yang menghadiri majlis seumpama itu. Jadi untuk hari ini, sebelum kita terus kepada perbincangan, kita kita menyelusuri semula perbincangan kita yang lepas. Bila dah lama tak ke udara ni, dia macam tegak-gagak nak dapatkan rentak tu kan. Tapi tak apa. Jadi pada perbincangan kita yang lepas, untuk tajuk kesan pindaan ini, kita telah membincangkan bahawa secara asalnya cadangan untuk pindaan bermula seawal 1984. Tetapi pindaan-pindaan ini telah pun dibuat pada tahun 1971, rentetan daripada peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Tetapi melibatkan batang tubuh raja itu sendiri adalah pada tahun 1984 oleh mantan Perdana Menteri kita yang pertama. Dan kemudiannya pada 1993 pindaan ini berjaya dilaksanakan. Namun demikian, ia tidak melibatkan sebarang kedaulatan. Ia hanya melibatkan imuniti raja. Jadi pada perbincangan yang lepas, kita telah berjanji bahawa pada minggu seterusnya kita akan berbincang tentang special court, mahkamah khas. Tetapi sebelum itu, kita mungkin akan mengupas juga beberapa perkara yang melibatkan secara langsung perkara-perkara yang berkaitan tentang mahkamah khas ini. Jadi tanpa membuang masa, selamat datang Prof. Sekali lagi kita lama sangat tak jumpa kan. Selamat datang. Jadi untuk meneruskan perbincangan kita, mungkin kita terus sahaja kepada topik perbincangan tentang mahkamah khas. Mungkin Prof boleh ulas sedikit atau kongsikan dengan kami semua tentang mahkamah khas ini seperti yang tertakluk di dalam teks Perlembagaan Persekutuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Muti hari ini membawa saya ke satu bilik yang saya fikir tak semua orang boleh masuk ni dulu kan. Memang tak boleh. Tak semua orang boleh masuk. Tapi kalau tuan-tuan datang berziarah ke Museum Diraja ni, tuan-tuan akan boleh masuk dan melihat sendiri singgasana ni kan. Jadi saya fikir saya juga amat bertuah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pengarah museum yang baru ya. Pengarah Timbalan Ketua Pengarah Permuziuman. Saya mewakili Universiti Teknologi Mara dan secara khususnya pejabat kerusi Institusi Raja-Raja Melayu di Universiti Teknologi Mara. Sekali lagi merakamkan terima kasih kepada Museum Diraja kerana sudi bekerjasama dan sering mengundang saya untuk wacana ini ya, sebagai panel tetap untuk wacana ini. Dan saya percaya apa yang akan kita bincangkan, yang sebenarnya kita tak ada follower hari tu sekejap ya, tapi disebabkan keadaan semasa tu kita menangguhkan sikit sebanyak. Saya cakap jujurlah kepada para penonton sekalian,
Dan saya juga tidak begitu bersedia untuk membincangkan perincian-perincian secara teknikal tentang mahkamah syariah, mahkamah kas ini, the special courts. Kenapa? Sebab saya fikir bila saya meneliti rules of the special courts tu, saya fikir banyak perkara yang saya perlu rangkumkan dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami, sebab ia kebanyakannya teknikal, ya. Jadi saya mulakan seperti yang Puan Niti minta saya kongsi. Jadi mahkamah khas ini pada dasarnya, perkataan khas itu maknanya ia merujuk pada satu mahkamah yang khusus, atau tujuan penciptaannya atau tujuan penubuhannya adalah khusus, yang adalah bertujuan khusus, yang mana dalam konteks ini ia adalah satu mahkamah yang ditubuhkan di bawah perkara 182 Perlembagaan Persekutuan untuk menangani kes-kes yang melibatkan raja, ya, batang tubuh raja. Yang mana dalam perbincangan lepas kita juga telah membincangkan kata siapakah yang akan dibicarakan di hadapan mahkamah kas ini. Yang akan dibicarakan di hadapan mahkamah kas ini ialah batang tubuh raja itu sendiri. Kalau Tengku Raja Muda atau Tengku Mahkota, atau ini istilah-istilah yang digunakan untuk pewaris raja, baginda, walaupun baginda semua melaksanakan tugas saja, tetapi baginda tidaklah dibawa ke mahkamah kas kalau berlaku apa-apa yang melibatkan satu liability undang-undang, ya. Okey, dari segi umumnya saya recap lah, ya. Saya recap sikit. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan menyatakan yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara dan baginda tidak boleh dibawa ke mana-mana mahkamah kecuali mahkamah kas, ya, in his personal capacity, dalam kapasiti peribadi. Tapi kita dah bincang banyak kat situ. Jadi untuk dalam satu lagi perindaan yang berlaku ialah pada tahun 1963 itu ialah perindaan kepada perkara 181. 181 ini berkaitan dengan perizaban kuasa kedaulatan itu kepada, bukan perizaban, atau pengekalan, saving, mengekalkan kedaulatan raja-raja itu. Jadi dikembarkan berkaitan dengan kedaulatan itu ialah juga immunity. Ini saya nak hurai sikit, Abang Niti, sebelum saya sebut pasal mahkamah ni. Okey, sekarang kita bercakap tentang kedaulatan raja. Jadi apakah sifat kedaulatan raja? Apakah ciri-ciri yang dikatakan termasuk dalam kedaulatan raja? Maka tafsiran menyatakan bahawa ada tafsiran menyatakan bahawa immunity itu adalah sebahagian daripada kedaulatan. Maknanya kalau tak ada immunity, orang kata dah tak ada daulat. Tapi kalau kita ikut perkara orang kata tu, maknanya ada orang mentafsirkan, ya. Kenapa? Kalau baca Handset 1963 itu juga kita dapati ucapan Tengku Razali Hamzah, yang berhormat Tengku Razali Hamzah dalam teks Handset itu menyatakan bahawa sekiranya dihapuskan immunity itu, dia juga saya faham ialah ia juga merupakan satu penghapusan terhadap kedaulatan. Tapi pada pihak kerajaan pada ketika itu menyatakan bahawa ia bukannya menghapuskan kedaulatan, tapi ia hanya menghapuskan immunity. Immunity ni apa, ya tuan-tuan? Immunity ialah untuk tidak dibawa ke mahkamah sekiranya melakukan kesalahan dalam kuasa peribadi. Kalau yang official, kan, biasanya kalau kita tengok kes yang dilaporkan against the government of Malaysia, itu mungkin yang di-Pertuan Agong juga sebahagian daripada kerajaan dalam kes itu, apabila yang di-Pertuan Agong melaksanakan kuasanya berdasarkan nasihat, maka kes yang melibatkan ia government of Malaysia atau kerajaan Malaysia. Okay. Jadi sini kita nampak bahawa ada yang menyatakan immunity itu adalah sebahagian daripada kedaulatan. Sekiranya tiada immunity, maka sudah hilanglah kedaulatan tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat pada perkara 181 Perlembagaan Persekutuan, pada asalnya Perlembagaan Persekutuan pada perkara 181 itu menyatakan bahawa bertakluk pada peruntukan perlembagaan ini, kedaulatan prerogatif dan bidang kuasa raja-raja, prerogatif dan kuasa bidang kuasa pembesar-pembesar memerintah Negeri Sembilan dalam Persekutuan sebagaimana telah ada dan dinikmati hingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Jadi ini hujah kerajaan. Walaupun immunity itu telah dilimitkan, telah dihadkan, namun kedaulatan itu masih ada. Jadi tidak kenalah tafsiran apabila menyatakan immunity itu juga adalah
sebahagian daripada kedaulatan. Maaf kalau menkhilaf, tetapi kita dah establish pada perbincangan kita yang lepas bahawa sekiranya diperhatikan daripada aspek sejarah negara, kita tidak pernah memegang kepada rulers commit no wrong, sebab seperti yang kita sebut, itu merupakan konsep yang diambil daripada barat. Jadi secara langsung bahawa apabila kita kata adanya mahkamah khas, pindaan itu dibuat pada tahun 1993, memang betul lah sebenarnya tidak melibatkan kedaulatan langsung, hanya ada sedikit kekurangan imuniti dari sudut bahawa raja boleh dihukum tetapi atas platform peribadi, bukan di atas platform official. Betul ya? Boleh, betul. Boleh dibawa ke mahkamah. Dulu tak boleh bawa ke mahkamah kan. Okey. Jadi kita dah jelas dah kat situ betul. Maknanya kalau kita kata konsep kedaulatan itu, dia sebenarnya bukanlah sinonim dengan konsep immunity. Saya boleh buat konklusi macam itulah. Saya bersetuju bahawa raja masih mempunyai kedaulatan. Sebab itu peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan lain, walaupun baginda boleh dibawa ke mahkamah khas, tapi kedaulatan itu ada. Sebab tidak pernah yang macam Puan Minty sebut tadilah, kita tidak we are not subscribing to the idea that king commits no wrong. Dan dalam konteks banyaklah kita dah cerita tentang syariah dan sebagainya ya. Baik, di sini apabila kita mahu membawa seorang raja itu kepada suatu muka pengadilan untuk memastikan undang-undang terpakai ke atas baginda juga, maka perlu diwujudkan mahkamah khas. Contohnya the special courts ya. Ada juga negara-negara lain yang menggunakan istilah special courts ya. Contoh istilah special courts kepada dekat special court, contoh di UK juga dia special court untuk sesuatu isu saja. Sama juga dekat Malaysia. Tapi Malaysia contoh kita ada mahkamah juvenile ya. Mahkamah juvenile ini dia adalah mahkamah yang mengadili kes-kes yang melibatkan juvenile. Tapi ini special court lah. Tapi dia tidak dinamakan istilah special court. Dia kata mahkamah juvenile. Mahkamah intellectual property itu adalah mahkamah khusus yang mengendalikan kes-kes berkaitan dengan harta intelek contohnya ya. Tapi dia tak kata special court sebab dia duduk di paras high court, di mahkamah tinggi. Dia ada mahkamah keluarga. Itu memang mendengar kes hanya berkaitan keluarga. Itu dalam konteks itu dia special sebab dia tidak campur semua kes itu tidak kan. Jadi untuk mahkamah khas yang dimaksudkan di sini ialah mahkamah khas bagi mendengar dan membicarakan atau membuat keputusan ke atas kes-kes yang melibatkan raja-raja. Jadi okey, semasa tahun 1963 itu dimasukkan, ingat tak masa kita bincang dulu kita kata apakah maksud perlembagaan dipindah? Mungkin kita hapuskan, mungkin kita tambah. Jadi ini adalah pindaan yang menambah peruntukan. Ditambah peruntukan pada perkara 182. Maknanya perkara 182 itu wujud dalam perlembagaan kita pada tahun 1993. Dia bukan dari tahun 1957 lagi ya. Jadi apabila perkara 182 menyatakan tentang mahkamah khas itu, dia menyatakan bahawa maka hendaklah ada suatu mahkamah yang hendak dikenali sebagai mahkamah khas. Jadi perlembagaan yang menamakannya sebagai mahkamah khas ya. Dan hendaklah terdiri daripada ketua hakim mahkamah persekutuan. Maknanya siapakah hakim yang mengendalikan kes-kes yang melibatkan ketua negara ataupun ketua negeri kita ya. Iaitu pertama ketua hakim negara mahkamah persekutuan. Ketua hakim negara mahkamah persekutuan yang hendaklah menjadi pengerusi. Maknanya dia ada pengerusi. Jadi mahkamah khas itu terdiri daripada satu pengerusi. Siapa pengerusinya? Beliau adalah ketua hakim negara. Dulu ketua hakim negara ni ada juga dia nama Lord President. Ketua hakim negara dan hendaklah menjadi pengerusi hakim-hakim besar mahkamah tinggi dan dua orang lain yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai hakim mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi kita ada berapa orang? Kita kata ketua hakim negara, hakim-hakim besar mahkamah tinggi dan dua orang lain. Orang lain tu mungkin yang bersara, mungkin yang bersara itu dia pernah memegang jawatan sebagai hakim mahkamah persekutuan di Federal Court. Dekat Federal Court tu dia ada ketua hakim. Kalau ketua hakim, bawah ketua hakim dia ada hakim-hakim. Sebab tu kalau hakim tu dia ramai lah, bukan 4-5 orang ni, sampai 11 orang mahkamah persekutuan tu.
Tapi maksudnya salah satu daripada ahli-ahlinya maksudnya orang yang pernah memegang, Ya, betul. yang memang orang yang no longer in service, tapi ada pengalaman yang pernah. Yang atas dua tadi in service, In yang service, ketua hakim dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan tu in service. Lepas tu yang pernah pemegang jawatan, maknanya mungkin pesara hakim lah ya. Dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi untuk menentukan kes yang melibatkan seorang raja, maka ada brother rulers Peru memainkan peranan dalam lantikan hakim tu. Lantikan hakim tu yang 2 orang tu je lah. Sebab maksud saya dari segi pemilihan orang lain selain daripada orang yang dilantik atas jawatan kan. Jadi ketua hakim tu dilantik atas jawatan. Okey, jadi di sini apa-apa proceeding yang disebut dalam perkara ini, apa-apa proceeding atau proceeding ni maknanya proses lah ya. Proses dalam mahkamah itu oleh atau terhadap yang di-Pertuan Agong atau Raja suatu negeri atas sifat peribadinya hendaklah dibawa di mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah fasal 1. Maknanya yang di-Pertuan Agong atau Raja suatu negeri. Itu yang kita tak mesti siapa raja tu. Adakah orang melaksanakan kuasa raja atau pemangku raja sementara ayahanda baginda menjadi yang di-Pertuan Agong contohnya kan. Itu. Jadi kalau kita kata, jadi rumusannya ialah pidaan pada 1993 itu telah menzahirkan satu struktur dalam pembinaan pentadbiran keadilan. Keadilan ini melibatkan institusi beraja dan ia telah disebut dalam perlembagaan seumpama juga hakim-hakim, seumpama juga penubuhan mahkamah-mahkamah superior, mahkamah atasan, dia ditubuhkan oleh perlembagaan itu sendiri. Contoh kalau mahkamah tentera, dia tak sebut dalam perlembagaan tapi dia sebut dalam pentadbiran ketenteraan itu. Itu juga khas juga untuk mahkamah tentera lah kan. Itu antara isu-isu yang dibincangkan dalam sistem mahkamah itu. Jadi sekarang kalau kita tengok struktur mahkamah, kita ada mahkamah pada peringkat persekutuan. Saya repeat lah sikit ya. Mahkamah pada peringkat persekutuan yang paling tinggi ialah mahkamah persekutuan. Yang keduanya mahkamah rayuan, ketiganya mahkamah tinggi. Saya sering ulang walaupun namanya mahkamah tinggi tapi bukan tertinggi. Yang tertingginya ialah mahkamah persekutuan. Jadi itu ada mahkamah bawah, mahkamah rendah iaitu Session Court dengan Majlis Court. Di mana letak mahkamah khas dalam struktur ini? Dia tak ada dalam struktur asas. Dia tak ada dalam struktur mahkamah yang awal. Dia bukan pada peringkat mahkamah tinggi apa tidak. Dia memang satu struktur mahkamah yang di luar daripada mahkamah biasa ni. Jadi sebab tu mungkinlah pada saya itu sangat jelas juga dinamakan dia mahkamah khas kerana dia tidak berada dalam struktur mahkamah yang khusus untuk persekutuan. Kalau di negeri pula kita ada mahkamah syariah ya. Mahkamah syariah, dan bagi negeri Sabah dan Sarawak kita ada mahkamah syariah dan juga mahkamah anak negeri. Jadi mahkamah syariah ni duduk kat mana? Dia di luar struktur federal court juga ya. Dan tapi sekarang ni kita nak lihat adakah mahkamah khas ini mempunyai dua-dua bidang kuasa ni. Mahkamah syariah dengan mahkamah pada peringkat persekutuan ya. Jadi bila dia satu mahkamah, dia tak ada appeal, dia tak ada rayuan. Itu jadi satu perkara yang kita lihat juga dalam struktur mahkamah khas ini. Keadilan yang bagaimana tu, sampai mana tahap. Kalau kita orang biasa, kita contohlah na'udzubillah ya, dituduh di mahkamah tinggi, ada hak untuk merayu di mahkamah rayuan dan seterusnya kepada mahkamah persekutuan. Jadi persoalannya, adakah ke bawah duli ke, apa raja-raja ke yang dituduh di mahkamah khas ini mempunyai hak untuk merayu ke atas. Ini pada saya kita keadilan yang macam mana untuk berikan kepada orang yang dituduh ini. Sebab orang yang dituduh ini sifat dia sama macam kita biasa. But presumption of innocence, seorang itu tidak dibuktikan tidak dinyatakan bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Okey, dia bersalah. Tapi bila bersalah, adakah beliau mempunyai hak? Adakah seseorang itu dari mahkamah khas itu berhak untuk membuat rayuan? So macam tak ada. Dia tak ada hierarchical system. Itulah kelemahan dalam tu. Maknanya contohlah kita dah ada lah rules semua tu kan, macam mana nak bawa. Okey, contoh macam mana nak bawa saya terus langsung lah, berhenti panjang pula cakap ni Tapi perkara 183 kan, yang ramai orang faham dan juga satu kekeliruan juga. Kalau nak bawa kes terhadap yang di-Pertuan Agong, terhadap mana-mana raja-raja di negeri, hendaklah mendapat izin daripada Peguam Negara. Saya pun terfikir ada benda lah saya nak komen kat sini. Okey, pertama kita kata kenapa Peguam Negara? Sebab dia yang menentukan
atau dia adalah seorang yang menentukan apa kes-kes yang perlu dibawa ke mahkamah tertentu. Contoh dalam kes jenayah peguam negara ini adalah orang yang paling powerful untuk menentukan perlu tak dituduh atau tidak seseorang itu di mahkamah. Cuma saya fikir macam ni, kalaulah dalam persoalan di dalam berkaitan dengan keizinan nak mendakwa kan. Okey, saya baca dulu perkara 183 ni. Jika tindakan sivil atau jenayah, maknanya mahkamah khas itu mempunyai dua bidang kuasa, sivil dan juga jenayah. Sivil ni berarti je lah tak, sivil ni apa? Sivil ni antara saya dengan orang tu dengan orang tu. Dia tidak melibatkan negara ataupun tidak melibatkan prosecution. Dalam prosecution atau pendakwaan tu melibatkan kes jenayah. Kalau seorang tu nak cabar dari segi kontrak, contohnya kontrak dia, kalau nak civil ni macam kontrak torts ni macam battery, domestic violence, semua tu Sama malu. Itu civil kan. Jadi tapi sama malu ada juga yang jadi jenayah. Kalau dia bawa penal kod, dia macam sama malu bawa penal kod, ada juga jadi jenayah. Tapi kalau bawa Defamation Act tu atau fitnah tu, dia akan jadi civil lah. Maknanya kan kita selalu tengok artis ke apa ke kerjasamaan ataupun ahli perniagaan, itu civil lah. Saman antara seseorang dengan seseorang. Jadi maknanya mahkamah khas ni mempunyai bidang kuasa sivil dan jenayah. Hakimnya siapa? Hakim tu sama yang tadi. Tak kira lah hakim tu tengok dalam kes jenayah atau kes sivil ke, hakim yang tadi lah, sebab dia dah spesifik lah. Jadi macam hakim tu mesti berkebolehan dalam semua bidang tau. Kalau kita kata dekat mahkamah biasa ni, ada hakim yang specialize dalam civil cases, ada hakim yang specialize in criminal cases, commercial cases. Tapi kita di mahkamah khas ni, hakim tu lah juga. Mungkin dipilih hakim yang mempunyai pengalaman dalam bidang tertentu apabila melibatkan kes tertentu. Contoh, kes melibatkan pinjaman bank contohnya. So, any rulers ataupun raja yang terlibat dengan pinjaman bank, lepas tu ada default semua tu, mungkin hakim-hakim tu perlulah yang memahami undang-undang itu. Cuma saya nak katakan ialah tidak ada specialization dalam mahkamah khas ni. Tidak ada hakim. Jadi tidak ada hakim yang dikhususkan sebab dia mempunyai bidang kuasa yang sama je. Panel itu jugalah menjadi panel pada kes-kes yang berbeza. Tapi Prof, kalau begitu, sebab katalah macam yang kita tengok dalam soalan parlimen pada 10 Julai 2019, terdapat lebih kurang 8 kes yang dibawa ke mahkamah khas. Perincian kes tu tidak jelas, tetapi saya percaya ia melibatkan pelbagai bidang. Jadi bila kita kata lantikan kepada hakim-hakim untuk mahkamah khas ini, adakah lantikan dia one off ke ataupun dia ada duration year? Sebab contohlah kita pun tak minta lah kan, tapi kalau kata ada duration year, contohnya untuk menjadi hakim di mahkamah khas katalah 3 tahun. Tetapi dalam tempoh 3 tahun tu nanti kes tu mungkin pelbagai, sedangkan mungkin hakim tu tidak begitu arif dalam bidang-bidang tertentu. Jadi bagaimana, adakah lantikan hakim tu secara one off ataupun kalau kita lihat dalam perkara 182 tadi, dia by tenure atau office. Jadi yang dalam office tu, kalau beliau bukan lagi seorang ketua hakim, beliau tak boleh lagi jadi hakim di mahkamah khas lah. Kalau contoh beliau dah bersara, jadi orang yang mengambil jawatan itu akan menjadi hakim mahkamah khas. Tapi yang dua orang, maaf saya minta maaf, saya lupa bawa akta tu. Jadi macam saya tak pasti yang berapa tahun, nanti saya jawab minggu depan. Saya ingat tak ingat, saya tak nak kongsi, saya ingat tak ingat lah. Jadi kalau saya lupa tu baik saya tak cakap dulu lah, menyebabkan kekeliruan ya. Jadi saya cuba baca dalam ni, kata dalam bahasa Arab dia kata al-ilmu fil kutub laisa fis sudur. Ilmu itu dalam buku, bukan dalam dada. Tapi kita manusia memang macam tu, ada lupa. kita mencuba. kita ulang balik minggu depan sikit lah pasal tu. Jadi di sini yang saya jelas ialah tentang kalau jawatan-jawatan tu, lantikan hakim tu kerana jawatan, memang tak. Tapi kita tak nafikan hakim tu memang berwibawa, sebab takkanlah nak boleh jadi tu hakim kalau tak berwibawa kan. Cuma pengkhususan tu, sebab di Malaysia ni contoh ya, kalau di Malaysia ni memang kita ada pengkhususan hakim-hakim mahkamah, tapi dia ada juga
apabila melibatkan orang yang tertinggi dalam negara atau dalam negeri. Itu yang kita concernkan. Jadi untuk memberi keadilan yang sewajarnya, memanglah kita nakkan hakim-hakim yang menonjol kepakaran atau wibawaan ini. Tapi saya tak adalah nak kata hakim tak berwibawa, tak. Kalau nak jadi hakim mahkamah tinggi pun bukan main susah lah. Macam susah lah nak sampai ke tahap nak jadi hakim di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, apatah lagi dalam mahkamah persekutuan kan. Jadi di sinilah nak menunjukkan bahawa kalau kita boleh tambah baik dan sebagainya. Jadi satu lagi perbezaan dengan mahkamah biasa. Kalau mahkamah biasa ni hakim-hakim ni dilantik oleh raja kan, oleh agung, atas satu rekomendasi yang dibuat oleh Judicial Appointment Commission Act, yang dibuat oleh Suruhanjaya Lantikan Kehakiman. Tapi untuk hakim di mahkamah khas ini, mereka dilantik oleh perlembagaan itu sendiri. Dia tidak ada Judicial Appointment Commission sebab dia by jawatan. Dan dia dilantik oleh, hakim-hakim itu dilantik yang seperti yang saya sebut tadi, oleh Yang di-Pertuan Agong ya. Oleh Majlis Raja-Raja. Orang yang 2 orang tadi kan, yang bekas hakim ke apa tu, dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi di sinilah kewibawaan itu akan dijaga ya. Kewibawaan hakim-hakim itu akan dijaga. Okey. Jadi boleh tak kita patah balik ke belakang bila Prof kata tentang struktur mahkamah yang kita ada di Malaysia? Kalau yang mahkamah biasa tu, untuk badan kehakiman biasa, memang jelaslah kita ada mahkamah, kita ada mahkamah rendah, kita ada mahkamah tinggi, rayuan, persekutuan. Sebelum ni kita ada Privy Council kan? Sebelum ni lah. Tetapi dah tak ada. Okey, jadi yang tertinggi adalah persekutuan. Tetapi untuk mahkamah khas, dia memang berdiri secara sendiri. Ya. Saya tertarik kalau Prof boleh kongsi dengan kami semua, sebab bila tak boleh merayu tu, jadi mesti ada dia punya backup semasa ia dibuat, semasa ia di klausa itu dimasukkan dalam teks perlembagaan. Pasti ada terlintas. Mesti lah. Itu yang saya komen sikit tadi tu. Maknanya antara penambahbaikan yang kita perlu buat ialah di mana hak orang yang dituduh di mahkamah tu. Bila hak rayuan ni, it's a matter of right to appeal. It's a matter of right. It's not a privilege. Bukan satu bonus, tapi ia satu hak untuk merayu tu. Kalau kita tidak dibenarkan merayu, maknanya ia adalah suatu yang pada saya menafikan proses keadilan lah. Ini antara benda yang saya fikir yang improvement atau other things yang kita boleh tambah baik untuk menstrukturkan mahkamah khas ini. Saya lontar sajalah. Saya belum buat kajian. Tentang bagaimana to improve, what kind of macam mahkamah yang macam mana untuk rayuan dan sebagainya. Kalau ada pelajar PhD baguslah. Saya selalu, sebab saya banyak perkara berkaitan dengan pentadbiran keadilan dan juga perlembagaan ni belum diteroka sepenuhnya. Tak teroka. Jadi macam banyak lagi benda yang kita boleh buat melalui academic research lah. Ya, ataupun kita tadi dekat sini saya nak kita tegaskan ya bahawa hak untuk merayu itu membuat rayuan itu adalah satu hak pada litigan ataupun orang yang terlibat dalam sesuatu perbicaraan kes di mahkamah. Sebab kalau kita dalam konteks Islam pun memang hak merayu itu disebut. Yang keduanya supervisory jurisdiction. Maknanya macam mana penyeliaan tu. Siapakah menyelia? Contoh kalau di mahkamah biasa ni, apa yang diputuskan, contoh High Court mempunyai supervisory jurisdiction, bidang kuasa menyelia ke atas mahkamah-mahkamah yang di bawahnya. Tapi Special Court tak ada. Mungkinlah saya fikir di peringkat Majlis Raja-Raja perlu ada satu body ataupun satu jawatan kuasa atau satu tim untuk penyeliaan ini. Tapi fikirlah, tak tahu macam mana betul atau tidak cadangan saya ni. Tapi saya selalu fikir bahawa setiap prosedur di mahkamah dia mesti ada hak untuk merayu dan mesti juga ada hak, ada kuasa yang menyelia. Jadi ini is very raw lagi. Pada saya, the Special Court ni is still very raw. Masih lagi perlukan kajian-kajian yang kajian yang lebih bersungguh-sungguh untuk menentukan budaya atau menentukan pembicaraan itu sebenarnya berlaku adil kepada raja-raja. Prof, kalau macam tu,
kita lompat sikit lah ya. Sebenarnya kita akan bincangkan juga tentang proses proceeding tu bagaimana dibuat apabila salah satu apabila ada ketetapan untuk membawa raja ke mahkamah khas. Tapi kita lompat sikit bab tu, bila kita kata buat masa sekarang, mahkamah khas ni dia tidak mempunyai hierarki. Jadi rayuan tidak ada. Tetapi kalau kita tengoklah, boleh tak digunakan perkara 42 untuk pengampunan? Jadi macam mana kalau boleh dikaitkan ke, ada termasuk mana-mana ke? Pandai pula Puan Minty, dia heret-heret je perlembagaan tu, dia campur-campur dah. Saya rasa ini kejayaan saya ni, mengajar perlembagaan. Okey. Sikit je saya nak tambah ya, baca Peguam Negara ni. Saya tak ada lagi cerita. Ada lagi cerita Peguam Negara ni. Saya pun terfikir-fikir, kenapa Peguam Negara kan? Pemiti pun mesti fikir kenapa Peguam Negara. Jadi justifikasi saya ialah kerana saya cuba mencari justifikasi. Apabila kita ada masalah, kita cari rasional dia, kita cari sebab dia ya. Kenapa? Kerana tidak satu yang saya nampak, kerana tidak mahu orang memperolok-olokkan raja ni. Oh, senang-senang je nak bawa raja ya. Sebab itu adalah satu maruah, bukan pada batang tubuh raja, itu maruah negara tau. Bila ketua negara ke ketua negeri itu dibawa ke mahkamah, ia suatu perkara yang sangat-sangat serius. Jadi kita perlukan satu proses yang atau satu prosedur yang serius. Tapi orang tanya kenapa Peguam Negara, kenapa tidak Mahkamah Persekutuan? Cuma kita highlightkan sekali lagi kepada rakan pelayar, kenapa ditekankan sangat berkaitan dengan maruah negara, maruah negeri, kerana mahkamah khas hanya untuk raja yang sedang memerintah. Betul. Raja nanti ada kekeliruan. Dia kena tag yang tu ya, cross refer. Ya betul apa yang Puan Minty cakap tu. Jadi persoalan saya, kenapa Peguam Negara? Adakah pada saya terdapat institusi lain? Kenapa bukan Mahkamah Persekutuan? Jadi kalau Peguam Negara tu is a sole jurisdiction, is a sole decision of that Peguam Negara. Apa ni, keputusan tu seorang Peguam Negara saja. Tapi kalau nak saman raja kita, kenapa dia tak boleh minta permission nak pergi ke Mahkamah Persekutuan dulu? Nak minta hakim Mahkamah Persekutuan untuk membenarkan kes terhadap raja ni dibawa. Sebab dalam kes mencabar peruntukan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan atau bidang kuasa badan perundangan tu, dia ada satu peruntukan di bawah pasal 4 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan kata mesti dapat leave from the federal court. Maknanya kalau nak cabar peruntukan perlembagaan atas dasar dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, satu undang-undang contohlah, satu enactment ni dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, untuk mencabar keabsahan undang-undang tu kena dapat satu leave, satu kebenaran daripada Mahkamah Persekutuan. Konsepnya sama. Kalau awak nak tuduh seorang raja, awak kena dapatkan permission daripada Attorney General. Tapi kenapa Attorney General? Saya lebih kepada is permission from the federal court ke apa ke. Maknanya ini satu lontaran idea yang saya fikir perlu diberi perhatian. Kenapa bukan negara? Sebab kadang-kadang, apatah lagi dalam keadaan sekarang, orang mempersoalkan kredibiliti Peguam Negara. Contoh Peguam Negara sebelum ini, kisah buku dia jadi macam orang mempersoalkan kredibiliti negara, kredibiliti satu jawatan, seseorang yang memegang jawatan tersebut ya. Jadi lebih baik kita pergi kepada satu institusi, bukan satu. Dan Peguam Negara tu memanglah institusi, tapi individu tu bertukar-tukar. Dan kemudiannya kalau kita pergi ke Mahkamah Persekutuan ni, dia pada saya lah lebih kuat, lebih kukuh dari segi keputusan dan kredibiliti itu. Dan dia pun bukan seorang, dia mungkin boleh juga, mungkinlah kalau nak minta leave mungkin seorang je hakim Mahkamah Persekutuan yang duduk dan melihat sama ada boleh tak bawa kes ini teruskan ke mahkamah kan. Jadi saya cadangkan dia bukan Peguam Negara, dia sepatutnya leave daripada federal court ke. Ini cadangan saya. Kalau nak bahas boleh bahas. Kalau setuju boleh setuju, kalau tak setuju pun beri pandangan. Ini tujuan wacana kan. Kita melontarkan idea-idea baru supaya kita boleh berbincang untuk menambah baik. Jadi pada saya ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting ya.
Satu lagi, kalau kita lihat kepada, saya nak huraikan sikit lagi kepada peguam negara ni ya. Ini baru sambung pada pengampunan. Tak puas cakap lama tak cakap ni. Lama tak cakap kat sini lah. Cakap tempat lain tu hari-hari cakap komiti saya. Okey. Kalau kita katakan peguam negara. Peguam negara ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau yang perkara 145, Yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi hakim Mahkamah Persekutuan sebagai peguam negara bagi persekutuan. Menjadi kewajipan peguam negara menasihati Agong atau Jemaah Menteri atau mana-mana menteri. Jadi, peguam negara ini menasihati Agong. Tiba-tiba ada orang nak saman Agong, pergi minta permission dia. Saya rasa ada benda yang conflicting kat situ. Sebab dia ada kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong. This is a sad situation. Ini satu keadaan yang mungkin tidak akan berlaku. Which I mean by sad situation, mungkin tidak berlaku. Tapi sekiranya ia berlaku, sebab ada hubung kait antara peguam negara dengan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong lantik dia. Itu mungkin ada konflik of interest ke apa kan. Walaupun atas nasihat Perdana Menteri, takkanlah Yang di-Pertuan Agong diam, setuju je semua. Jadi, dan tugas peguam negara ialah untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini saya nampak ada perkara yang melibatkan kedua-dua belah pihak. Kenapa saya kata Mahkamah Persekutuan perlu memberikan permission itu? Kerana contoh perkara 130 Lembaga Persekutuan menyatakan sekiranya Yang di-Pertuan Agong tidak mahukan interpretasi kepada peruntukan perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong boleh minta kepada Mahkamah Persekutuan. Maknanya Yang di-Pertuan Agong, hubungan Yang di-Pertuan Agong dengan Mahkamah Persekutuan itu adalah hubungan yang bukan seperti hubungan Yang di-Pertuan Agong dengan peguam negara. Itu pandangan saya dalam konteks dan dalam konteks kedudukan peguam negara. Apatah lagi yang keadaan sosiopolitik kita yang berkaitan dengan peguam negara ini. Kan? Jadi saya nampak lebih kepada mahkamah rather than peguam negara untuk membolehkan seseorang itu membawa kes terhadap Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana raja. Ya. Baik. Perkara 42. Okey. Kita sambung yang soalan sebelum perkara 42 tu Prof. Sebelum kita pergi kepada pengampunan tu, tetapi mungkin Prof boleh kongsikan berdasarkan kajian, berdasarkan maklumat yang Prof ada. Kita masih belum menjawab. Kita tahu untuk perkara membawa seseorang raja Yang di-Pertuan Agong ataupun raja-raja negeri ke Mahkamah Khas perlu mendapat keizinan peguam negara. Dan Prof lontarkan cadangan ataupun satu bentuk perdebatan baru ya, perdebatan kenapa tak perbahasan kenapa tak mahkamah instead apa yang tertulis dalam teks perlembagaan. Tetapi ia masih tidak menjawab sebab sekarang dalam teks kita masih dinyatakan perlu dengan kebenaran peguam negara. Jadi pada pandangan Prof, pada akhirnya mengapa peguam negara? Itulah. Saya pun tak faham kenapa peguam negara. Saya cari dalam dokumen komiti. Dia kata sebab antara penyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri apabila membentangkan cadangan pindaan Perdana Menteri pada ketika itu, apabila membentangkan cadangan pindaan kepada perkara cadangan memasukkan permission yang peguam negara tu, dia sebut je peguam negara. Tidak dinyatakan. Saya mungkin tak jumpa ataupun saya terlepas pandang. Kalau adalah penonton yang membaca tu, boleh kongsi dengan kita. Maknanya boleh kongsi dengan saya mungkin terlepas pandang. Tapi saya tak nampak rasional atau justifikasi yang diberikan oleh yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu mencadangkan kenapa peguam negara ini. Ataupun mungkin jawatan yang peguam negara itu sangat penting dari segi pengesahan kepada pendakwaan. Kalau pendakwaan saya faham. Sebab setiap pendakwaan dia mesti melalui peguam negara dengan keizinan peguam negara. Tapi kalau dalam kes civil, kes yang melibatkan hutang piutang, melibatkan janji kahwin tak kahwin ke macam mana tu kan. Itu suatu kes civil yang saya tak tahu ke. Maknanya dari segi adakah peguam negara yang menentukan kekukuhan atau kekuatan kes tersebut? Tak. Saya fikir mahkamah adalah the most eligible institution, lebih berwibawa untuk menentukan kekukuhan atau kekuatan kes tu. Dia tak jumpa yang Tuan Menteri tanya tu. Sebab tu saya jadi curious ni. Kenapa peguam negara? Kerana apabila kita bercakap tentang
tajuk seumpama ini kita dalam ruang lingkup Perlembagaan Persekutuan. Betul. Dan tafsiran hanya boleh dibuat Betul. oleh mahkamah hakim, Betul. mahkamah Betul. persekutuan. Betul Okey, ya? yang saya kata macam tu kenapa? Memang Perlembagaan Kata Persekutuan, memang Perlembagaan Kata Pegawai Negara. Tapi adakah itu yang terbaik? Kita berbincang secara akademik. Adakah itu yang terbaik bagi kepentingan raja kita? Tadi ada dua benda yang kita kena, satu proses rayuan dan juga adakah ini terbaik untuk raja kita? Kita bercerita tentang bercerita hak untuk tentang menyelia, hak untuk diselia dan juga dan hak kita- merayu itu sendiri. Kita nak tengok bahawa apa yang dilakukan di terhadap raja-raja kita ni perlu adil lah. Kita bimbang di institusi itu, pertama-tama dalam keadaan semasa. Saya kata kalau saya secara peribadi meletakkan institusi berbanding pegawai negara dengan mahkamah tu, saya lebih pada mahkamah lah dalam konteks ni. Apapun, perlembagaan masih menyatakan itu pegawai negara. So as an academic, saya selalu mengangkat isu-isu seperti ini supaya ia dibincangkan dan dibahaskan, dan kita boleh faham kelebihan dan kekurangan suatu peruntukan dan perlembagaan. Apatah lagi ia ditambah selepas kemerdekaan, dan ia ditambah dalam peruntukan perlembagaan tu setelah perbincangan yang begitu saya fikirlah dalam keadaan pindaan 1963 ni tidak banyak ruang yang ada pada raja-raja untuk menegakkan kedudukan mereka, kedudukan baginda semua berbanding ketika kemerdekaan. Jadi masa pindaan ni demokrasi itu sudah menjadi lebih kukuh, mantap lagi. Jadi berbanding dengan penglibatan raja-raja semasa yang kita bincang sejarah kerana raja-raja dan gubalan perlembagaan kan. Di sini saya nampaklah pelibatan raja-raja dalam pindaan ini agak berkurangan, dan saya belum lagi menjumpa dokumen raja-raja memberi komen tentang permission daripada pegawai negara ni. Saya belum lagi. Itu yang saya kata tadi, kalau ada pelajar nak buat PhD boleh carilah dokumen-dokumen tu supaya kita boleh kukuhkan yang paling baik. Mungkin pegawai negara ni paling baik kalau kita cari kajian dulu kan. Cuma saya lontar ni kita boleh timbang-timbang. Kita tidaklah kata terima satu benda tu sebulat-bulatnya, dan kita ada kajian akademik yang menunjukkan yang mana lebih baik dan yang mana kurang baik tu kan. Jadi di sini kalau sekarang ni memang pegawai negara lah, tak ada hal lagi lah sebelum ia dipindah lah. Okay, jadi Prof, kita boleh pergi pada perkara 42 pun. Okey, untuk pengampunan. Sekiranya kita memang struktur untuk mahkamah khas tu memang berdiri sendiri dan tidak ada hierarki untuk mahkamah itu. Jadi bagaimana kalau tentang perkara yang melibatkan pengampunan? Okey, perkara melibatkan pengampunan ni menarik ya. Nanti saya kongsi sikit lah. Kalau kita bercakap mengenai pengampunan, semasa pindaan 1963 tu dalam Hansard tu juga bercakap tentang pindaan, bercakap tentang pengampunan ya. Pengampunan ini adalah suatu perkara yang amat penting. Belum kata when justice comes to an end, mercy comes to play. Kenapa? Sebab contoh sebelum tu saya cerita tentang pengampunan dalam konteks mahkamah biasa dululah ya. Contoh dalam konteks mahkamah biasa tu, kalau seseorang itu didapati bersalah oleh mahkamah yang paling tinggi, sekarang ni mahkamah persekutuan lah, mahkamah paling tinggi, dan beliau tidak berpuas hati dengan hukuman itu, maka beliau boleh memfailkan permohonan pengampunan. Sikit hari ni pengampunan ni macam serius pula isu dia ya. Apalah, saya tidak membincang kes semasa, saya membincangkan peruntukan perlembagaan saja. Jadi sekiranya orang tu tidak berpuas hati dengan putusan keadilan yang dibuat oleh mahkamah itu, maka mercy ni apa dalam bahasa kita kata macam ihsan lah, dalam konteks sesihan belas lah ya, mercy kan maksudnya. Jadi di sini konsep pengampunan ni biasanya kalau dalam Islam kita kata macam ni, seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada orang lain, dia boleh dimaafkan. Dia boleh dimaafkan, dia boleh bertaubat pada Allah, dia boleh maafkan. Orang tu boleh memaafkan, bangsa tu boleh memaafkan. Begitu juga konsep dalam pengampunan ni. Jadi dalam konsep pengampunan dalam negara kita ni, orang kata, saya baca Hansard tu macam YB Mara, dia menyatakan bahawa konsep pengampunan tu, dia kata kita perlu pindah berkaitan dengan pengampunan ni kerana perlu dimasukkan
ahli keluarga orang yang didapati bersalah tu. Kan dalam konteks undang-undang Islam ni, kalau nak bagi ampun mestilah daripada wakil keluarga tu. Kalau ahli keluarga tu dibunuh, untuk mengampuni atau memaafkan tu hendaklah wakil daripada keluarga tu. Tapi kita tak ada, dalam perlembagaan kita ni tak ada bahawa ada dari wakil keluarga. Jadi saya cari dulu juga saya cari juga kenapa raja yang ada kat situ. Rupanya macam ni, dalam konteks adat Melayu ni, dalam konteks adat Melayu ni, raja itu mewakili rakyat. Jadi macam, contohlah, minta Allah jauhkan, salah seorang ahli keluarga saya, jadi ada masalah, jadi menjadi mangsa. Betul menjadi membuat keputusan bahawa dia adalah bersalah semua kan. Jadi macam kalau nak ampunkan dia tu, mestilah contoh seseorang tu bunuh, menyebabkan kematian, homicide ke murder ke, menyebabkan kematian. Lepas tu dia dihukum di mahkamah kata betul dia lah yang membuat kematian dan dia hendaklah dihukum bunuh. Jadi dia pun minta ampun, mohon ampun, mendapatkan pengampunan pada lembaga pengampunan. Dia memohon pengampunan tu, dalam lembaga pengampunan tu tak ada ahli keluarga dia. Orang keluarga mangsa lah, mangsa yang dibunuh kan. Tak ada ahli keluarga mangsa. Tapi dalam undang-undang kita dia kata raja yang menjadi pengerusi tu pada lembaga pengampunan, yang membuat kata akhir, kata pemutus dalam pengampunan tu. Rupanya dalam adat Melayu ni, walaupun dia tu keluarga kita, mangsa tu, kita wakilkan kepada raja. Maknanya dari wakil kepada keluarga. Itu konsep yang saya jumpa lah. Sebab tu raja tu dalam perkara 42 tu kata ada lembaga pengampunan di setiap negeri. Untuk kesalahan dalam negeri ada lembaga pengampunan. Tapi lembaga pengampunan itu diketuai oleh raja bagi negeri tersebut. Kalau pada peringkat persekutuan, yang di-Pertuan Agong. Jadi di situlah raja itu mewakili ahli keluarga. Jadi tak salah pada saya lah, dalam konteks Islam tak salah untuk mewakilkan. Cuma dalam konteks kita ni, kita tak ada sirah mewakilkan pada yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Mungkin kita buat satu borang je mudah. Kan? Jadi Islamic compliance, Syariah compliance, konsep pengampunan tu. Jadi ini yang penting. Jadi dalam konteks pindaan pada tahun 1993 ni, 2 peruntukan ditambah dalam perkara 42 tu. Perkara 42 ni berkaitan dengan pengampunan dan dua fasal ditambah, iaitu fasal 12 dan fasal 13 ya. Fasal 12 dan fasal 13 ni menyatakan tentang pengampunan yang boleh dibuat ke atas seseorang putera atau puteri atau seorang raja ya, atau terlibat juga dengan yang di-Pertua Negeri. Ini menarik. Dia tidak melibatkan raja tetapi melibatkan yang di-Pertua Negeri. Para pelayar semua maklumkan beza antara raja dan sultan dengan yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Dan raja ni memang mengikut pelantikan dibuat oleh Majlis Kerajaan lah yang kita bincang ya. Okey. Baik, saya bercakap tentang pengampunan. Mari kita baca. Kita ingatkan semua pelayar kita dah ada buku perlembagaan tak? Okey, perkara 42 pasal 12 yang ditambah pada tahun 1953 itu ialah wala apa jua yang terkandung dalam perlembagaan ini, jika kuasa yang disebut dalam perkara ini, iaitu perkara berkaitan pengampunan, jika kuasa dalam pengampunan itu kena dijalankan oleh yang di-Pertua Negeri atau suatu negeri dan dikehendaki dijalankan berkenaan dengan dirinya, atau maknanya kuasa untuk mengampun itu dimiliki oleh ketua yang di-Pertua Negeri ya. Jadi yang di-Pertua Negeri menjadi pengurusi pada lembaga pengampunan bagi negeri. Contoh Melaka ya, yang tak ada raja, Pinang, Sabah, Sarawak ya. Dijalankan oleh yang di-Pertua Negeri suatu negeri dan dikehendaki dijalankan berkenaan dengan dirinya. Dia nak ampun diri dia sendiri. Maknanya dia sendiri yang buat salah. Ya tak? Okay. Kalau dia sendiri yang buat salah tu macam mana? Kalau yang di-Pertua Negeri tu sendiri buat salah macam mana? Atau anak beliau, atau isteri, anak tak kira lah lelaki atau perempuan, atau isteri, kuasa untuk menjalankan pengampunan itu hendaklah dijalankan oleh yang di-Pertuan Agong. Maknanya kalau melibatkan yang di-Pertua Negeri, yang di-Pertua Negeri ni dah dituduh dituduh di mahkamah, dapat bersalah semua, dia nak minta ampun. Kalau di negeri dia yang jadi tu kan. Jadi macam
dia jadi pengurusi, jadi kena up lagi lah, Kena cari up yang lagi, cari yang betul, kena up. Jadi dia kata pengurusi pengampunan tu ialah yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat lembaga pengampunan yang ditubuhkan bagi negeri itu. Ini setiap negeri itu dia ada lembaga pengampunan kan? Lembaga pengampunan led by the Agong as a pengerusi. Yang dipengerusi perkara ini dan hendaklah dipengerusikan olehnya. Olehnya itu merujuk kepada yang di-Pertuan Agong. Patutnya perlembagaan tertulis oleh baginda lah. Mulalah nak komen dah. Okey. Jika kuasa pengampunan itu berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong sendiri atau yang berkenaan dengan raja bagi negeri atau permaisuri baginda atau mengikut mana-mana yang berkenaan, kuasa itu hendaklah dijalankan oleh majlis raja-raja. Kalau hal berkaitan dengan raja bagi negeri, hendaklah dijalankan oleh majlis raja-raja dan peruntukan berikut hendaklah terpakai. Apabila menghadiri mana-mana prosiding di bawah pasal ini, yang di-Pertuan Agong tidak boleh disertai oleh Perdana Menteri dan raja-raja lain, tidak boleh disertai oleh menteri-menteri besar. Maknanya apa? Maknanya kuasa pengampunan ini adalah kuasa prerogatif. Walaupun ia tidak disebut sebagai budi bicara ke apa dalam perkara 40. Bila tidak disertai oleh orang-orang lain, terutamanya Perdana Menteri ataupun menteri besar, ya, dan itu semua tak ada orang, maknanya itu adalah berkaitan dengan prerogatif. Bagi saya ini adalah indikasi bahawa that indication that is a discretion. Ia adalah suatu berbicara. Tapi ya, ini satu perkara yang sangat-sangat besar perbincangannya. Adakah kuasa pengampunan itu adalah kuasa berbicara atau kuasa bertindak atas nasihat lembaga pengampunan itu? Bukan nasihat jemaah menteri, nasihat jemaah pengampunan itu. Dia banyak juga dalam perlembagaan ini. Sekarang ni orang duk lihat pada nasihat jemaah menteri, nasihat jemaah menteri. Rupanya ada lagi nasihat orang lain pun boleh. Contoh, nanti saya tak nak urai lagi sekarang. Teaser. Okey, sebelum buat keputusan tentang apa-apa perkara di bawah ini, majlis raja-raja hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat bertulis yang mungkin boleh diberikan oleh bukan negara tentang perkara ini. Dia boleh minta pandangan siapa-siapa pegawai negara. Tapi yang ini dia tak ada perkataan perlu minta nasihat dan dituruti. Yang ni tak ada. Dia tak ada. Itu Jadi jadi perkara 40 dalam fasal 1, fasal 1A saya cadangkan tidak terpakai ke atas penganugerahan kuasa pengampunan. Ini mungkin antara isu yang akan menjadi court issue tau, isu yang akan dibawa ke mahkamah. Jadi kalau tafsiran awal saya ialah kuasa berbicara. Sekiranya kuasa pengampunan itu dikehendaki dijalankan oleh yang di-Pertuan Agong atau raja atau suatu negeri berkenaan dengan anak lelakinya atau anak perempuannya mengikut mana-mana yang berkenaan, kuasa itu hendaklah dijalankan oleh raja suatu negeri dinamakan oleh majlis raja-raja. Okey. Kalau negeri A, anak dia buat salah, anak raja lelaki atau perempuan, putera atau puteri yang buat salah, dia pun baginda minta, ya, yang mulia, amat mulia semua ni minta pengampunan. Bila nak minta pengampunan, siapa yang akan mengampunkan tu, memberikan pengampunan tu? Maaf, bukan mempengurusikan lembaga pengampunan tu. Ianya akan dipengurusikan oleh seorang raja dari negeri yang dilantik oleh majlis raja, bukan ayahanda baginda. Okey. Hendaklah dijalankan oleh raja sesuatu negeri yang dinamakan oleh majlis raja-raja, dan raja itu hendaklah bertindak mengikut nasihat lembaga pengampunan. Ni kena ikut bertindak nasihat atas lembaga pengampunan dan berkenaan yang ditubuhkan di bawah perkara ini. Yang lain-lain tadi tak perlu ikut nasihat. Ada kan? Bila mana kita baca betul, adalah banyak ni nak cerita ni. Banyak nak cerita. Okey kan ni, berat tak? Okey, saya rumuskan ya. Baru start dengar hari ni je. Baru berfungsi. Tak apa, nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit. Masa akan datang kita akan kupas. Saya rumuskan sikit. Kalau melibatkan yang di-Pertua Negeri atau isteri beliau ataupun anak-anak beliau, maka orang yang akan mempengurusi badan pengampunan di negeri itu ialah yang di-Pertuan Agong, yang bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Okey? Yang bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baik. Dan mungkin boleh takut saya bila dah banyak dengar, banyak baca dalam clause tadi terkeliru. Dipengerusikan oleh yang di-Pertuan Agong
bertindak di atas nasihat lembaga pengampunan bagi negeri itu. Bagi negeri itu maksudnya orang-orang yang dilantik oleh raja asal di negeri itu. Di negeri itu dia yang dipertua lah. okey, Yang dilantik oleh yang dipertua. Dalam negeri tu Maksud kita nak tahu siapa juga orang dalam lembaga pengampunan. Okey, maaf. Dia ada peruntukan lain lah. Peruntukan lain tu dalam perkara 42 dalam pasal 2. Dekat keanggotaan dalam lembaga pengampunan itu. Yang di-Pertuan Agong kuasa memberi ampun dan okey, dia kata macam ni. Perkara 42, ni panjang kita ni, kita kena sambung minggu depan ni. Kita akan habiskan. Kita rumuskan sikit, lepas tu saya akan teaser next. Cubalah. Tengok. Kita pun tak tahu isu crop kita nak bincang isu semasa lagi best kan. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum. Tu pun saya tak explain sebab dia bukan topik lagi ni. Jadi saya ceritakan, tak apalah Puan Miti, saya rasa kita cerita yang tadi je. Sebab ini pun satu kuasa prerogatif raja yang kita akan langsungkan dalam satu wacana lain. Saya cadangkan lah. Banyak cadangan hari ni. Jadinya begini, kita rumuskan yang tadi bahawa untuk kuasa mengampun yang dipertua, keyword dia pengerusi mesti yang di-Pertuan Agong, tetapi untuk raja-raja pengerusi dia perlulah seorang raja yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Itu kalau melibatkan putera-puteri. Kalau melibatkan raja negeri, dia kata kalau melibatkan raja di negeri, dia kena tengok buku nanti silap. Atau isteri dia mengikut mana-mana berkenaan kesusahan, hendaklah dijalankan oleh Majlis Raja-Raja. Okey. Tetapi kita tadi bila kita bertanya tentang perkara 42 ni tadi, sebab kita nak tahu tentang kuasa pengampunan tu, untuk kita linkkan dengan yang mahkamah kas itu. Jadi adakah boleh terpakai? Okey. Kita belum pernah ada lagi kes sampai disabitkan kesalahan ataupun tidak, tetapi katalah in future references untuk perbahasan, kira kita buka minda sekiranya berlaku. Jadi bagaimana, boleh tak digunakan clause pengampunan itu? Betul, boleh. Tetapi yang melibatkan raja dengan yang di-Pertuan Agong ni lah. Sebab dah dari asalnya, dari awalnya hanya raja dan yang di-Pertuan Agong yang dibawa ke mahkamah kas. Anak-anak baginda semua, permaisuri, raja, perempuan, sultanah semua ni tak pergi. Jadi macam pengampunan tu terpakailah kepada kedua-dua mahkamah. Ya, kalau anak-anak raja dibawa ke mahkamah persekutuan biasa ya, dan mahkamah biasa, dan dia puncak sekali ialah pengampunan lah. Kalau nak bagi pengampunan, maka perkara 42 tu terpakai. Kalau mahkamah sekarang sebab tak berlaku lagi ya, saya buat teori je lah dulu ya, sebab dia tak ada ni, sebab kita gabungkan, jalinkan. Kalau yang dah mahkamah kas telah buat keputusan tentang seseorang raja, maka proses undangan biasa lah. Maknanya kalau kita ikut prosedur biasa, baginda boleh meminta pengampunan lah. Minta pengampunan melalui proses yang ada dalam perkara 42 Lembaga Persekutuan. Jadi kalau kita tengok untuk hierarki, sebenarnya dia untuk yang baginda tuanku yang ke mahkamah kas tidak akan melalui proses rayuan lah kan. Dia terus dia terus sahaja kepada pengampunan. Maksudnya pilihan tu tidak banyak. Tidak seperti orang kebanyakan ataupun anak raja ataupun yang dipertua dan yang anak-anak mereka lah. Jadi Prof, rasanya kalaulah kita boleh rumuskan perbincangan pada sikit. Isu-isu berkaitan dengan syariah, contoh tuanku nak bercerai ke apa, tak tahu lah macam benda tu. Tapi isu-isu kekeluargaan ataupun faraid yang berada di mahkamah syariah tu, ini belum diputuskan lagi. Adakah ia di bawah bidang kuasa mahkamah kas ataupun tidak? Sebab dia kata mahkamah kas mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil. Jadi adakah hal-hal berkaitan dengan syariah ni, sebab sebagai individu raja, baginda adalah seorang Islam. Bila seorang Islam, hal-hal berkaitan dengan peribadi ni, biasanya dalam orang biasa dia akan pergi kepada mahkamah syariah, dia pergi mahkamah biasa kan. Dia tak pergi mahkamah pada peringkat persekutuannya, pergi kepada mahkamah syariah. Adakah ini juga terpakai ke atas baginda? Itu tak ada kes, tak ada indikasi kes ya. Akan pergi kepada mahkamah apa tadi, mahkamah kas. Kalau kita nak kata kes-kes melibatkan syariah dan peribadi ini, pewarisan harta ya, bukan pewarisan istata saja. Pewarisan harta, hal berkaitan dengan
apa panggil, wakaf, berkaitan dengan, yalah, berkaitan dengan undang-undang peribadi ni kan. Kalau kita lihat kepada keanggotaan mahkamah tu, hakim-hakim tu macam tak ada pula mahkamah hakim-hakim yang syariah hari kan. Jadi Kalau macam tengok pada senarai keahlian senarai untuk mahkamah keahlian khas tu, tadi tu, tidak adalah dari cabang syariah tu. Jadi pada saya lah sekarang ni tidak ketentuan lagi dari segi kedudukan undang-undang sama ada apabila yang melibatkan hal-hal berkaitan pewarisan, harta pencarian, ialah hal-hal wakaf dan sebagainya ni, adakah ia pergi ke mahkamah syariah atau pergi ke mahkamah mahkamah biasa. Kerana secara jujurnya, ialah isunya agak sensitif lah, tetapi kita foresee kes-kes tertentu yang melibatkan isu bercerai-berai. Betul. Cuma kita tak tahu ke mana hala tuju. Betul. Kalau kes tak ada komunikasi tak apa. Macam ramai je yang berpisah, yang ataupun yang ramai je yang melibatkan pembahagian harta, banyak je. Kalau tak ada kontroversi tak apa. Ni kalau ada saman menyaman dan melibatkan juga luar negara. Tu jadi isu kan, jadi payah. Jadi kita nak kata saya pun tak tahu, saya tak ada jawapan sebab peruntukan tu tak jelas. Inilah antara nambahbaikannya. Jadi ada kemungkinan tak semasa pindahan itu dibuat sebenarnya hanya merujuk kepada kes semasa sahaja? Mungkin. Jadi tidak dipandang secara menyeluruh. Tak pandang panjang, tak pandang apa bagi secara long term ya. Okey, betul lah saya. Jadi ada beberapa, tadilah kita rumuskan perbincangan pertemuan kita pada pagi ini. Orang kata apa ya? Ada beberapa saya fikir minggu depan kita dah tak cakap lagi tentang pindaan 1963. Itu saya nak rumuskan pindaan pada tahun 1963 itu sebenarnya panjang sekilas rumusannya sebab nak rangkul yang bulan 12 ini. Cuma nanti Prof masukkan juga tentang isu-isu yang berkaitan lembaran positif dan negatif daripada pindaan ini. Betul. Sebab ini kira hari ini betul. penutup Excellent. Ya, pindaan cantik sekali Puan Miti ingatkan saya tu. Pada pindaan pada 1923 ada sangat kecantikannya. Ada juga perkara-perkara yang kita perlu berikan perhatian, bahawa ia bukan semata-mata pindaan yang mendatangkan keburukan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyatakan pandangan saya bahawa pindaan ini juga telah meletakkan satu kesedaran yang besar ke atas institusi raja itu sendiri. Bahawa keseluruhan proses pindaan itu telah meletakkan satu keadaan yang tidak selesa dalam kalangan institusi raja sebab ada batahan-batahan tertentu daripada Majlis Raja-Raja tentang pindaan ini. Kan dinyatakan dalam Hansard tu bahawa Majlis Raja-Raja tidak setuju. Kemudian ada juga cadangan daripada ahli-ahli parlimen yang menyatakan bahawa ia perlu ia ialah suatu yang radikal, perubahan yang radikal, ia perlu dibincangkan lagi, terutama pembangkang pada masa itu sama ada di AP atau Semangat 46. Bahkan orang-orang Semangat 46 tu keluar daripada perbincangan itu lepas ucapan yang berhormat Tengku Razali. So dia keluar. Jadi ini menunjukkan bahawa yang kita nampak ialah ada satu kontroversi yang berlaku. Dan ini memberikan satu kesedaran yang amat besar, impactful ke atas perlembagaan persekutuan itu sendiri, asas kepada kerangka perlembagaan itu sendiri. Yang mana hal berkaitan dengan raja-raja ini katanya ia bukanlah sesuatu yang diniatkan. Tapi pada saya, yang diniatkan semasa ia dibuat dulu, perlembagaan itu dibuat dulu. Tapi pada pandangan saya, kita harus berubah dan institusi beraja itu juga telah berevolusi dengan banyak sekali. Daripada raja yang punya kuasa yang banyak menjadi semakin tipis kepada raja berperlembagaan dan kemudian yang dikurangkan lagi. Tapi pengurangan kuasa itu pada pandangan saya dari segi immunity itu ada kebaikannya pada institusi raja. Ada kebaikan pada institusi raja kerana ia menampakkan bahawa raja ini bukan gila kuasa. Raja ini bukan menjadi satu institusi yang menyusahkan rakyat. Dan yang paling penting dia bukan above the law. Yes, that is exactly the conclusion. Yang penting kita mahu lihat bahawa satu undang-undang itu terpakai ke atas semua orang, termasuklah institusi beraja itu sendiri. Yang seterusnya kita kata bila kita melihat kepada pindaan ini berlaku bersebab. Ada yang dinyatakan oleh kerajaan dalam Hansard itu dia kata pindaan itu berlaku bersebab pertama kerana dia tidak mahu raja ini menjadi suatu institusi yang dibenci rakyat. Sebabnya kalau raja ini menolak beberapa undang-undang maka ia akan tidak dihormati oleh rakyat ya.
kalau raja tapi yang satu tak, saya ada beberapa perkara yang saya tak setuju juga dalam huraian Hansard tu. Dia kata nak raja bertindak atas nasihat dan sebagainya. Pada saya ini adalah satu pendekatan yang mengurangkan kuasa raja dari segi mendapatkan pandangan, dari segi memberikan arahan, memberikan pandangan mereka baginda kepada institusi demokrasi. Yang lebih penting ialah pindaan ini sebenarnya berkisar dalam kisah contestation, dalam kisah pertentangan antara demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Ini apa panggil analisis saya berkisar tentang contestation. Orang demokrasi mahukan raja bertindak atas nasihat contohnya ya. Mahukan raja, ini pindaan pada 1964 pula bertindak atas nasihat ni. Dia bunga-bunga untuk pindaan seterusnya dia dah berlaku macam komiti sebut tadi 1984 Dr. Abdul Rahman cadangkan macam tu, kemudian berlaku 1889, 1981, 1983, 1984, 1983, 1984 habis kat situ. Jadi apa yang berlaku itu adalah satu contestation antara demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan, dan ini menjadikan satu kesedaran saya sebagai rakyat, saya cerita peribadi je lah. Saya sebagai rakyat, saya fikirkan ini adalah satu kesediaan yang perlu dihadapi oleh institusi beraja. Persediaan yang perlu dihadapi oleh institusi beraja. Dia telah merubah asas kepada perlembagaan yang asal itu. Jadi banyak yang memberi pengajaran kita kepada kedudukan institusi beraja itu sendiri, yang saya fikir menjadikan institusi beraja itu suatu institusi yang realistik gitu. Dan demokrasi itu sebenarnya pada saya juga perlu memberikan perhatian kepada kerangka asas perlembagaan. Janganlah beria-ria sangat kan. Tapi pindaan ini juga menyebabkan kebebasan dalam kalangan ahli parlimen untuk membincangkan tentang kedudukan institusi beraja tu dalam parlimen. Sebab tu ditambah peruntukan dalam perkara 63 dalam pasal 5, dia boleh bercakap tentang raja tapi tidak boleh mencadangkan untuk pemasuhan institusi beraja. Jadi secara rumusan, pindaan ataupun kontroversi 1993 ini ada baik dan ada buruknya kepada institusi beraja, dan saya fikir kita carilah kebaikan itu supaya institusi beraja ini akan sentiasa kekal dan mendapat sokongan rakyat. Institusi beraja akan menjadi relevan dan sentiasa menjadi relevan sekiranya ia boleh diterima oleh rakyat. Daulatnya raja kerana rakyatnya kan. Jadi saya fikir itu sajalah perkongsian saya. Saya minta kalau saya ada tersilap cakap, tersilap fakta, mohonlah kawan-kawan saya dalam sebagai pelayan dalam FB Museum Diraja ini untuk membetulkan, ataupun saya bersedia menerima apa-apa cadangan atau penambahbaikan, dan saya harapkan cadangan-cadangan dan proposal saya itu diangkat sebagai satu perkara yang dibincangkan secara intelektual, bukan mengenepikan mana-mana cadangan-cadangan lain ya. Saya fikir itu saja. Sekian saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk komiti serta Museum Diraja Kuala Lumpur. Jadi Prof, terima kasih di atas kupasan yang telah dikongsikan dengan kita pada hari ini. Jadi berakhir sudah untuk 2 kali perbincangan. Dia tak boleh kata 2 minggu sebab kita ada lag masa daripada perbincangan bahagian yang pertama berkaitan tentang kesan pindaan Perlembagaan Persekutuan 1993. Hari ini merupakan hari bahagian yang terakhirlah untuk kita bincang pada pindaan 1993. Cuma di masa akan datang perbincangan yang akan kita bincangkan untuk tajuk-tajuk yang berlainan, tak banyak sikit dia akan menyentuh juga 1993 ni. Tetapi kita tidak akan betul-betul fokus kepada kesan pindaan 1993. Cuma daripada Museum Diraja, apa yang kita dapat simpulkan pada perbincangan dalam wacana Museum Diraja adalah sebarang perbincangan ataupun sebarang kupasan yang dikongsikan bersama panel, kita sekali lagi saya ingin tegaskan, kita tidak berniat untuk menimbulkan sebarang polemik, tetapi lebih kepada satu perbincangan yang sihat dan juga membuka kepada ruang-ruang perbahasan yang sihat di atas platform intelektual, agar kefahaman dan kemudian teks sedia ada yang kita ada difahami sepenuhnya dan juga boleh diguna pakai, dipraktiskan secara celik
Jadi itu sebenarnya antara tujuan perbincangan. Kalau ada yang kita tengok pada perbincangan yang lepas-lepas sehinggalah pada perbincangan hari ini, walaupun panel kita menyatakan pandangan peribadi beliau, tetapi it open to discussion. Maksudnya tuan-puan pelayar di luar sana boleh terima ataupun tidak boleh terima, tetapi yang paling penting adalah untuk kita memahami, untuk kita mencari muka surat yang sama apabila kita berbicara tentang teks perlembagaan persekutuan, terutamanya yang melibatkan institusi beraja. Jadi untuk wrap balik semua perbincangan kita bagi topik kesan pindaan ini, saya ambil yang penting-penting ajalah. Semuanya penting, tetapi yang kira macam keyword dia adalah kedaulatan itu tidak pernah hilang, tetapi kuasa imuniti itu dikurangkan, hanya tertakluk kepada raja-raja boleh dibawa ke Mahkamah Khas. Dan kita juga bincangkan juga bahawa pindaan yang dibuat untuk 1993 sebenarnya perancangan pindaan yang berkaitan perkara ini bukan satu perkara yang baru. Dia bukan spur of moment punya idea tiba-tiba nak pindah. Maksudnya daripada pemain demokrasi juga telah menyaksikan bahawa perlunya ada beberapa pindaan yang melibatkan institusi beraja bagi memastikan kelangsungan institusi beraja itu tetap kekal. Cuma along the way tu ada orang kata terseleh sikit sana sini itu perkara biasa. Jadi dalam masa yang sama kita juga mengharapkan bahawa pelayar demokrasi juga tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa yang mereka ada di dalam Dewan untuk meminda perlembagaan persekutuan mengikut acuan yang mereka suka. Kerana kewujudan raja berperlembagaan adalah sebagai check and balance kepada demokrasi berparlimen. Yang itu kita masih lagi mencari persefahaman, dan saya yakin semua dari kita bertanggungjawab untuk mencari persefahaman ke arah perkara berkaitan. Okey, perkara lain yang kita bincangkan juga untuk dua bahagian kesan pindaan perlembagaan ini adalah terdapat sisi positif dan negatif apabila pindaan ini berjaya dilaksanakan. Dan untuk hari ini kita juga berbincang tentang Special Court Mahkamah Khas. Perbincangannya agak teknikal jugalah sebab banyak struktur-struktur hierarki yang perlu dipahami terlebih dahulu, dan mungkin kita boleh dapatkan satu tajuk tentang mahkamah saja, tajuk mahkamah saja untuk kita faham sebenarnya macam mana proses prosedur itu berjalan. Dan juga kita tengok juga kalau yang saya faham dia lah ya Prof, betulkan saya kalau saya silap. Maksudnya katalah sekarang ni belum terjadi, walaupun terdapat beberapa kes yang dibawa ke Mahkamah Khas, tetapi bila melibatkan pengampunan, maksudnya ruang untuk pengampunan itu ada di Mahkamah Khas, cuma dia ada sedikit kekurangan dari expect stage tu ya. Maknanya satu stage tak ada, rayuan tu tak ada. Padahal kalau ikut perkongsian daripada Prof bahawa hak merayu itu adalah hak semua. Jadi di situlah ada sedikit kekurangan. Jadi untuk pada hari ini saya rasa kita mengakhiri perbincangan berkaitan kesan pindaan 1993 ke atas kuasa raja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Dan untuk pelayar di luar sana, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian mengikut perbincangan yang dibuat pada hari ini. Bila kita dah cuti lama ni, kita perlukan momentum sikit lah. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita harapkan pelayar di luar sana akan terus setia untuk mengikut wacana Muzium Diraja bersama kita. Dan sekali lagi saya mewakili Muzium Diraja, mewakili Jabatan Muzium Malaysia, memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan, kesalahan dalam berucap, dalam bercakap, dalam berbahasa. Dan jutaan terima kasih sekali lagi kepada panel jemputan tetap kita untuk kesudian beliau terus mencurah ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu pengetahuan agar kita semua celik perlembagaan, kerana ini adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sehingga kita bertemu lagi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.